Kebanyakan sekarang ni yang memakai busana ni sekarang ni yang cuba-cuba memakai busana dia agak berlebih-lebihan sehingga kan menimbulkan satu tanya-tanya pada orang lain, orang yang tak memahami. Jadi kita kena faham niat kita tu memakai busana ni kerana salah satunya untuk kita menutup aurat. Dalam silat tu sendiri diajar tentang adab. Kita berpakaian ni perlu adab. Kalau kita dah memakaikan pakaian Melayu tu, maka kita perlu jaga adab kita. Kita kena jaga tutur kata kita, kelakuan kita. Nama sebenar saya ialah Muhammad Razali bin Rafi'i dan saya lahir pada tahun 71, dan sekarang ni berumur 49 dan saya asal keturunan daripada Kota Tinggi Johor dan sekarang saya menetap di Melaka. Dulu kita lebih mudah dikenali dengan pakaian Melayu patut, pakaian sebenar untuk orang Melayu, di mana dia kalau dikatakan jenis kategori ataupun pemakaian setiap orang macam mana dan sebagainya, jenis itu dia umum kerana kita dalam Melayu itu ada banyak. Contohnya kalau kita kena faham, kita ada Melayu Riau, Melayu Deli, begitu juga di Tanah Penanjung ini kita ada Melayu Kelantan dan sebagainya. Jadi setiap tu mereka ada cara pemakaian mereka sendiri. Cuma kita ambil pendekatan apabila pakaian wajib pada orang Melayu tu dia mestilah untuk lelaki mesti 3 jenis pemakaian dia ataupun 3 jenis lapisan kain yang digunakan. Untuk wanita ada 5 jenis. Kita sini ada satu struktur ataupun satu struktur pemerintahan yang mana kita ada ketua adat. Dan kita adalah agung atau raja sultan kita sendiri. Maka mereka ni ada adat dan istiadat mereka. Dia ada had, contohnya pemakaian yang telah dianugerahkan pada pembesar ataupun ni dia ada pemakaian dia. Kita kenali melalui pemakaian, maka kita tahu ini adalah pembesar, orang bergelar dan sebagainya. Kerana untuk rakyat ada pemakaian dia. Untuk hulu balang ada pemakaian dia. Jadi kita akan tunjukkan contohnya pakaian seorang pengawal ataupun hulu balang dan sebagainya. Selalu pakaian mereka tidak ada menggunakan warna yang banyak. Selalunya 1 ataupun 2 warna saja. Dan kita boleh mengenali dengan cara pemakaian mereka dan juga canjak yang mereka gunakan. Begitu juga dengan seorang pembesar ataupun orang bergelar, pakaian mereka selalunya yang indah. Kerana mereka ni mendapat kurnia ataupun mendapat anugerah daripada sultan persalinan yang untuk dipakai menunjukkan mereka ni mendapat satu anugerah ataupun daripada pihak istana sendiri. Jadi macam dulu tu kita dah dihadkan ada warna-warna yang tertentu yang kita tak boleh pakai lah untuk rakyat. Contohnya macam warna kuning khusus kepada raja-raja Melayu. Tapi sekarang ni tidak lagi. Maka semua dah kira istilah mampu belilah, mampu pakai lah. Tapi dah kita boleh memakai itu semua, tapi kita janganlah kita melanggar satu etika ataupun adab kita sehingga kita menunjukkan kita punya sifat kurang ajar kita kepada raja-raja Melayu. Sehingga kita lupa diri kita ni siapa sebenarnya, sehingga kan pakaian ataupun kebesaran yang digunakan dalam istana tu, jadi diangkat sebagai adat istiadat dalam istana tu, kita gunakan untuk umum, untuk perkara umum. Itu yang tak boleh lah. Pakaian yang saya gunakan ini adalah pakaian untuk menghadiri atau meraihkan satu majlis keramaian. Jadi kita kena berpakaian indah. Berbanding kalau kita pakaian biasa untuk berpatut adalah gunakan kain-kain biasa. Macam saya gunakan pakaian songket, kain songket, samping songket dan juga bertanjak yang menggunakan kain songket. Songket ini merupakan satu pemakaian ataupun kain yang agak mahal pada zaman dahulu. Dan kalau kita memakai itu untuk meraihkan sesuatu. Berbanding kalau kita gunakan macam seorang hulu balang, pengawal dan sebagainya, dia pendekar dan sebagainya, dia akan menggunakan kain yang biasa. Warna pun dia tidak ada warna yang bermacam warna. Satu warna tu, kalau hitam, hitam satu warna yang lain contohnya. Begitu juga seorang orang bergelar ataupun pembesar, mereka dia akan memakai yang agak indah lagi lah, dengan penuh dengan aksesori mereka lah. Kalau sebut pasal busana ni, dia harga tu tak ada had, orang cakap. Boleh mencecah sampai 1000 pun boleh, bergantung pada material kain. Kalau tuan kata pakaian Melayu patut, yes, kita ada meletakkan satu harga, iaitu pakaian persalinan lah. Maksudnya ada baju, ada seluar mengan, ada baju hutang dan sebagainya. Jadi baju lebih kurang anggaran dalam 200-300 lebih dapat dah untuk pakaian Melayu patut. Mana komplit dengan tanjak, dengan baju, dengan seluar, dengan kain samping lah. Kalau tambah, kecuali kalau menambah pada aksesori, mungkin dia akan pergi ke dalam 400 ke 500. Tapi untuk busana ni dia tak ada had. Sebab dia gantung pada material. Dalam majlis-majlis perkahwinan ni, kita akan meraihkan raja sehari. Dia akan memakai pakaian bersongket, gaya seperti seorang raja dan sultan. Mana dia raja sehari lah. Jadi kat sini, adakah soalan-soalan datang pada saya, kata, betul ke pakaian cara diorang ni pakai? Adakah betul ataupun tidak? Okey, kerana saya nak terangkan di sini. Pengantin ni, dia ni akan disolek. Dia ni ada raja sehari, maka dia ni ada yang akan
kita kata istilah mak andam lah. Jadi mak andam ni akan memakai pakaian ni cantik untuk dipertontonkan pada pengunjung ataupun tetamu yang hadir. Tentang etika cara pemakaian tu ada yang betul, ada yang tak betul lah. Tak betul tu bukan satu kesalahan yang besar pun bagi saya. Cuma kurangnya kefahaman kat situ di mana yang paling ketara sekali adalah dari segi tanjak untuk lelaki. Perempuan bagi saya tak ada masalah. Lelaki ni banyak masalah sikit. Dari segi cara sisip keris tak betul, cara pakaian dia ni adalah bujang sama dara bentuk bertemu berkahwin, tapi mak andam solehkan dia pakaian ikatan samping dia duda pula. Jadi bila dia naik pelamin dah macam duda naik atas pelamin. Jadi kat sini yang kena belajar. Jadi saya tak katalah pemakaian tu tak betul, cuma ada kesilapan-kesilapan kecil yang dari segi mungkin kurang faham. Jadi kita perlu perbaikilah. Hebatnya orang Melayu ni, dia satu perkara tu dia buat tu tidak ada perkara yang sia-sia ataupun perkara hanya untuk suka-suka. Dia ada maksud yang tersurat dan juga ada maksud yang tersirat. Jadi itu keistimewaan orang Melayu ni. Jadi yang saya katakan, yang kita nampak ni adalah yang tersurat. Tersurat tu mana mereka ni akan menutup aurat. Pakaian tu yang menutup aurat, yang mendekati diri tu kepada sunnah Rasulullah SAW. Kebanyakan sekarang ni yang memakai busana sekarang ni, yang cuba-cuba memakai busana, dia agak berlebih-lebihan. Melebih-lebihkan sehingga kan menimbulkan satu tanya-tanya pada orang lain, orang yang tak memahami. Jadi kita kena faham niat kita tu memakai busana ni kerana salah satunya untuk kita menutup aurat. Perincian ataupun yang masuk yang tersirat ni, contohnya macam saya pakai ni, kenapa baju kita ni berteluk belanga, sedangkan ada sekarang ni berbaju bercakap musang, baju warisan juga cakap musang. Teluk Belanga pun warisan juga. Cuma dari segi jahitan ataupun cara mendapatkan istilah Teluk Belanga tu, kita kena faham lah. Dia ada jenis jahitan kita panggil dia tulang belut, sembat belut, tulang belut. Begitu juga pada pakaian ni, orang lelaki ni dia perlu ada berbengkung. Berbengkung dan ada tambah aksesori dia adalah berpending. Berasal daripada perkataan peninding, yang kita nak menutupkan kita punya aurat kita. Fungsi dia tu sebagai satu pengikat, menguatkan lagi kedudukan bengkung tu sendiri. Begitu juga dengan kain samping yang kita gunakan, mana kain samping ni dia ada cara pemakaian dia, berbeza-beza cara pemakaian dia. Kena faham yang samping ni adalah berasal dari perkataan sampingan. Kita ni orang Melayu nak menunjukkannya, yang kita ni nak dekatkan diri kita kepada sunnah Rasulullah tu, nak menunjukkan aurat lelaki tu maka daripada pusat sampai ke lutut, maka kita gunakan kain samping dan menutupkan lagi alat kemaluan kita lah. Mana kita ni orang Melayu ni, dia memakai tu dia lapikkan lagi, maka nak menjagakan lagi ke aurat dia tu. Persilatan ni dengan pakaian busana ni sebenarnya tak boleh dipisahkan, kerana kita orang Melayu ni, silat ni memang hak orang Melayu. Maka dalam silat tu sendiri diajar tentang adab. Kita berpakaian ni perlu adab. Kalau kita dah memakaikan pakaian Melayu tu, maka kita perlu jaga adab kita. Kita kena jaga tutur kata kita, kelakuan kita. Dalam persilatan ni kita ada istilah pernafasan orang Melayu, kita cara nafas orang Melayu, iaitu kita ada pernafasan daripada perut kita. Jadi kat situ kita akan bermula daripada perut. Jadi perut ni kita perlu dibengkungkan. Kat situ ada letaknya satu pusat. Kalau zaman dulu pun diorang kata bengkung ni, kita zaman dulu kita tak ada IC. Tak ada IC pengenalan untuk diri kita tu, tak ada. Kalau kita pergi berperang tak ada apa yang menunjukkan kalau kita terkorban sebagainya, kita tak ada apa nak tahu siapa kita. Jadi di hujung kain bengkung tu biasanya dia akan tuliskan nama kita dan waris kita. Jadi bila kita terkorban, maka kain bengkung tu sebagai pengenalan diri kita. Setiap tempat ataupun daerah ataupun logat bahasa tu berbeza, tapi membawa maksud yang sama, yang menunjukkan adalah satu pemakaian hiasan kepala orang lelaki Melayu. Ada mengatakan adalah pakaian hulu badan, iaitu menunjukkan adalah tengkolok, tanjak dan sebagainya. Ada mengatakan sebagai desta, ada mengatakan sebagai tengkolok, ada mengatakan sebagai tanjak, ada mengatakan sebagai getam, laung dan sebagainya. Contohnya saya katakan, kalau di masyarakat orang Brunei, dia lebih kenali pemakaian tanjak, pemakaian hiasan kepala orang lelaki ni dipanggil sebagai deta. Kalau masyarakat orang Banjar di Kalimantan dan sebagainya, Melayu di Kalimantan, Melayu Banjar, mereka lebih senang memanggilnya perkataan laung. Di Jambi mereka lagi senang memakai perkataan lacak, tapi benda yang sama juga, iaitu hiasan kepala orang lelaki Melayu. Kita kena faham ada kategori-kategori yang dikatakan warisan, tanjak yang jenis baru, tanjak klasik yang digunakan dalam filem-filem atau filem-filem bangsawan. Sehingga kan ada yang tanjak yang digunakan dalam filem-filem bangsawan dianggap sebagai tanjak warisan. Tak boleh lah. Itu adalah tanjak. Bila kata warisan ni, mesti jelas dia punya cerita dia, jelas siapa pemakai dia dan ada dia punya salah silah dia. Mari kita angkat dia sebagai tanjak warisan, iaitu daripada Raja-Raja Melayu. Dan Raja-Raja Melayu pun mengenalkan pada pembesar untuk memakai. Pengenalan pembesar, contoh yang paling kuat sekali, pembesar di dalam istana memakaikan satu tanjak ataupun tengkolok yang kita kenali macam di Perak dipanggil getang perkasam. Jadi pembesar di Perak memakai tanjak atau tengkolok tu dipanggil getang perkasam. Mempunyai ada cerita dia.
getang perkasaan ni berasal daripada mana dan apa filosofi dia punya sejarah dia. Barulah dia diperkenankan oleh tuanku untuk jadikan sebagai pemakaian rasmi untuk pembesar negeri Perak. Itu juga dari tuanku Sultan memakai, katakan di Pahang memakai tanjak lam menyongsong angin. Di Sultan Pahang memakai lam menyongsong angin, tetapi dalam lam menyongsong angin tu ada lagi salah silah raja-raja di Pahang tu memakai sekelongsong bunga, ada memakai sundal menggamit dan sebagainya. Jadi itu menunjukkan itu pakaian yang kita boleh angkat sebagai warisan. Tetapi pakaian ataupun tanjak yang dibuat baru yang mengikut macam sekarang ni banyak viral, katakan tanjak kresi sebagai, saya sokong tanjak kresi. Saya suka benda-benda bila dia buat tanjak-tanjak baru ni. Kenapa? Itu adalah menunjukkan dia orang Melayu ni, ilmu Melayu ni luas. Jangan kita angkat pakaian yang diambil raja tu tapi kita pakai letakkan pada orang yang tak sepatutnya. Jadi kita perlu, bila tuan dah belajar, dah tahu tentang tanjak, belajar ikut pergi bengkel, belajar apa semua sebagainya, maka tuan sepatutnya dah boleh menghasilkan pakaian tuan sendiri. Kita pakai kita punya sendiri, diri kita punya sendiri. Mana kita pakai, kita tak pakai hak orang. Itu hak orang punya. Yang kita punya sendiri mana? Jadi kita perlu ada ilmu tu untuk diri kita. Bukannya kita ilmu ni kita pakai orang punya. Orang tu menurunkan kita supaya kita dapat menghasilkan kita punya. Maka kita pakailah. Inilah pakaian kita. Inilah warisan untuk diri kita. Bukan warisan pada orang lain yang kita nak gunakan pada untuk orang lain. Mereka yang pakai-pakai itu semua, contohnya tanjak pancung tak bertanya. Saya suka tanjak pancung tak bertanya. Di Perak tu, dipakai oleh seorang pembesar, Daing Selili namanya. Jadi saya suka tanjak tu. Tapi tanjak tu khusus untuk diri dia. Dan kita pula, kita pakai ni kerana kita tunjukkan ni adalah tanjak warisan. Betul. Saya sungguh. Kerana kita tak lupa warisan. Tapi dalam satu masa pun, itu bukanlah pemakaian kita. Pemakaian kita perlu ada sendiri. Kita belajar kerana kita nak datangkan kita punya pemakaian sendiri. Inilah contoh pemakaian ataupun busana seorang pembesar ataupun orang bergelar yang mana masih menggunakan kain yang agak mahal, iaitu kain songket. Inilah contoh tanjak yang digunakan untuk seorang pembesar. Biasanya menggunakan kain songket dengan bentuk yang ini adalah bentuk kresi lang patah sayap. Ada aksesori tambahan seperti kancing, satu keris yang disisip dan juga satu keris yang dipegang, dan ikatan sampin iaitu fajar menyingsing, dan juga kerongsang yang jelas menunjukkan dia satu pemakaian yang indah. Inilah yang dikatakan pakaian busana. Ini adalah contoh pemakaian seorang hulu balang, pendekar pada zaman dahulu, yang mana menggunakan kain yang biasa iaitu kain kapas yang mempunyai satu warna dan dua warna saja. Pemakaian ataupun pemotongan jahitan baju tu agak berbeza dengan baju pembesar. Baju tu di lengan tu agak pendek sikit untuk memudahkan pergerakan, dan seluar tu agak singkat, isbal dan agak kecil sedikit untuk memudahkan pergerakan, untuk melakukan persilatan dan sebagainya. Pencapaian terbaik bagi saya hari ini, alhamdulillah, pertama sekali saya dapat menyampaikan atau amanat daripada guru saya sendiri. Yang paling penting tu ilmu tu kita dapat sampaikan kepada orang Melayu, dan kita pernah berjuang bersama rakan-rakan pada tahun 2009 lagi. Kita dah berjuang dalam perkara tentang pemakaian busana ni, dan alhamdulillah 2019 tu dah mula di orang Melayu sudah mula kembali. Dan bagi saya pencapaian untuk peribadi diri saya sendirilah, saya dapat menjejak kaki dalam istana untuk membuatkan satu tengkolok untuk Sultan, untuk Raja Perlis. Bagi saya itu tak ada apa-apa sangatlah, tapi kita satu penghormatan lah. Sebenarnya rakaman ini bukanlah sebagai satu pembelajaran, tetapi sebagai satu wadah ataupun kita nak menyampaikan maklumat supaya untuk menarik minat terutama sekali pada anak-anak muda ni untuk datang mempelajari ataupun berguru semula dengan guru-guru Melayu, terutama sekali di gelagang-gelagang silat lah. Sesuatu perkara mereka buat tu, apatah lagi dalam bidang warisan ini, hendaklah kena ada ilmu. Tak kira dia ilmu boleh belajar pada mana, tapi benda tu biarlah daripada guru yang benar-benar yang memahami selok-belok kan. Dan kita pun tak boleh nak menafikan hak orang. Kalau macam saya belajar dengan satu guru ni dan satu masa tu saya jumpa satu guru lain, maka dua-dua tu kita terima. Kita kena berlapang dada kerana kita tak boleh mencarikan perbezaan. Kita kena cari dalam persamaan. Kerana perbezaan tu memperindahkan lagi dalam dunia warisan ni. Tapi kita jangan jadi sebagai perbezaan tu sebagai perbalahan. Kita kena satukan. Kerana kita tak besar, kita kecil dan kita perlu bersatu. Kita motif kita, niat kita dari awal tu masa saya berjuang dalam bidang warisan ni adalah untuk menyatu padukan orang Melayu dengan satu pemakaian. Tapi sekarang ni dah jadi macam satu berpuak-puak lah. Sebenarnya perkara ni tak elok. Jadi kita nak satukan sebenarnya. Kita nak pandang pada persamaan kita. Mana kita berasal pada rumpun yang sama. Mana kita kena buang ideologi yang tak baik apa semua. Dan pada anak muda, memakai pakaian busana ni bagus. Tetapi biarlah dengan berilmu. Mana kita kena saling memahami. Bila pakai pakaian busana ni, maka kena jagalah adab. Adab paling penting. Kalau tuan memakai busana pun tapi tak membawa adab dalam pemakaian, sia-sia perkara itu berlaku.
Maksud saya bukan adab cara pakai, tapi adab daripada diri tu. Tutur kata, kena jaga tingkah laku dan sebagainya. Kalau berkata tu biarlah berlapik. Orang kata kan, kita jangan cari musuh. Kita tak ramai dan kita nakkan kita bersatu. Itu saja. InsyaAllah.